Kisah ini bermula. Seorang budak 10 tahun bernama Preston Walton tinggal bersama orang tua dan 2 orang abangnya, iaitu Damien dan Ralph. Pada awalnya, dia terpaksa berkongsi bilik dengan abangnya yang baru memulai bisnes teknologi komputer. But two-face, but two-face, but two-face. Who said but that? two-face, Type quick. but two-face, Hit but delete. two-face. Don't rub it, be a man. Di waterpark, Preston menyambut birthday Butch. Butch suka membuli Preston. Berkat kedekutnya orang tua, dia mampu membeli token sebanyak 6 keping. Preston hanya dapat bermain permainan yang bosan. Karena miskin token, dia dipermalukan Butch. Pulang rumah dalam kesedihan, Preston bertanya, adakah keluarganya original miskin atau dirampok tuyul? Bapaknya berkata, kita bukan miskin, nak. Kita harus berjimat untuk kebutuhan masa hadapan. Maknya pula memberikan cek yang dikirim nenek Preston sepenuh hadiah hari jadi Preston awal seminggu. Dia pun membukanya, tetapi cek itu kosong. Bapaknya menulis $11 dan beranggapan itu adalah lebih dari cukup. Impian untuk memiliki $1 juta tidak kesampaian. Ratusan ribu tahun perlu ditunggu untuk mencapai angka 1 juta. Dia juga berimpian memiliki rumah sendiri dan peraturan rumah sendiri. Preston kemudiannya pergi ke bank untuk membuka akaun simpanan. Di sana, Preston seakan-akan terpukau melihat kecantikan Shay Stanley. Shay merupakan ejen FBI yang menyamar bekerja di bank untuk mencari ahli geng penjenayah cuci duit haram. Dia memberitahu syarat untuk membuka akaun adalah $200 minimum, sedangkan Preston hanya ada $11. Tiba-tiba baca si pembuli datang merampas wang Preston dan melarikan diri. Sedang asyik-asyik mengejar, Preston terjatuh dan bekalnya habis terpenyet bagai ayam penyet. Quickly memberi cek sebagai ganti rugi. Karena tercirit-birit melihat pak polisi, dia langsung kabur. Malangnya, cek itu kosong. Preston pulang ke rumah dan dimarahi orang tuanya kerana lalai. Dia langsung ke bilik dan berfikir panjang. Teng-teneng, teneng-teneng, teneng. Dan muncullah idea bijak plus jahat. Apa kata, ku isikan 1,000. Gak boleh, sikit banget. 10,000? Nope, gak pantas buatku. 1 juta. Ya, 1 juta adalah angka yang sesuai bagi bakal milioner seperti diriku. Aku kaya, woi. Aku kaya. Besoknya, Preston berjumpa Biderman untuk mencairkan duit. Karena berpikiran Preston adalah orang suruhan Quickly, iaitu Jules, Biderman terus memberi $1 juta. Dalam pada masa yang sama, Jules yang sebenar hampir menemui Biderman. Karena terburu-buru, Preston terlanggar Jules dan bagnya jatuh. Jules yang kelihatan santai menyuruhnya pergi. Mujur kali, dia tidak mengetahui beg sang bocah dipenuhi miliar $. Kecuaiannya menyebabkan keluarganya diancam mati. Karena takut, Biderman berjanji akan mencari dan menangkap bocah itu. Karena liciknya Preston, dia terus tapau sebiji istana dengan harga bid tertinggi sebanyak 300,000 K. Juru jual bertanya apakah namanya. Preston terus memberitahu bahawa namanya adalah Mr. Macintosh. Yes! Tidak hanya membeli istana, bocah licik ini juga menyewa sopir. Pada awalnya, Henry enggan membantu. Tetapi, apabila ditawar ribuan $, Henry pun bersetuju. Preston mengatakan bahawa dia adalah pembantu kewangan Mr. Macintosh. Dasar kilat duit kali ini ya. Tanpa basa-basi, mereka terus pergi ke shopping mall untuk membeli pakaian mahal, beli puluhan TV, main game, pasukan, dan beli es krim besar. Henry diberi hadiah jam tangan mewah kerana sudah menemaninya ke serata tempat. Hari malam pun tiba. Mereka pulang ke istana.
Pada pagi hari, jalan di luar rumahnya kelihatan sangat sesak, dipenuhi puluhan perabot dan kenderaan. Melihat kesesakan itu, ayahnya bingung, lantas mencari puncanya. Alangkah bingungnya otak apabila melihat Preston ada di rumah mewah itu. Preston memberitahu bahawa dialah yang menguruskan semua barangan itu untuk Mr. McIntosh. Apabila ditanyakan siapakah McIntosh, dia hanya mengatakan McIntosh adalah orang yang kaya harta dan hati. Karena jalan terlalu sesak, Preston membuat laluan kembali normal. Preston dan Harry kemudiannya bermain go-kart, trampolin, bermain tinju, dan berbagai macam. Ini Quickly dipenjara bertahun lamanya kerana mencuri. Setelah meneliti jalan-jalan rahsia, dia berjaya melolos diri. Sebelum ditangkap, kesemua wang curi itu disembunyikan di alam barzah. Quickly tidak mengetahui bahawa semua duitnya sudah ditanda FBI dan tidak sah digunakan lagi di mata undang-undang. Tiba-tiba, Shay datang bertanya bilakah dia dapat bertemu Mr. McIntosh. Preston berkata, Mr. McIntosh is busy berbisnes, labe. Shay mengajak berdating makan malam dengan harapan dapat bertemu Mr. McIntosh. Preston yang sudah jatuh cinta sejak awal bertemu meminta tip dari Henry untuk memikat hati anak gadis berusia 30-an itu. Henry memberitahu gadis suka laki-laki berpenampilan menarik dan mempunyai tubuh berotot supaya mereka dapat menjadi pelindung di saat bahaya datang. Gadis juga suka diberi bunga. Mendengar nasihat Henry, Preston bersemangat dan terus berlatih menguatkan kekuatan dalaman. Tidak termasuk yang dalam celana itu, bro. Sebelum keluar berasmara, Preston meminta izin tetapi ayahnya melarang. Setelah beberapa kali dibujuk rayu, akhirnya dia dibenarkan untuk berjumpa Shay. Pada makan malam yang indah itu, Shay diberikan rantai buaya tetapi kelihatan Shay seperti tidak menyukai pertemuan itu. Menyedari hal itu, Preston terus menarik tangannya ke tempat pancutan air sebagai kejutan. Mereka pun bermain air dan wajah Shay mula berubah ceria. Sedang asyik bermain, om-om itu terus menangkap. Tiba-tiba, air pancut piu-piu sampai bersiah mengenai seluar dalam om-om. Takdir baik menyebelahi si bocah licik dan gadis teruna itu. Mereka berjaya lolos ke dalam kereta. Pak supir pun menghantar Shay ke jalan yang berdekatan rumahnya. Sebelum berangkat pergi, bocah ini mengajak Shay pergi ke parti hari jadi McIntosh pada hari Jumaat. Sebenarnya hari itu adalah tarikh Preston dilahirkan. Preston ingin melakukan parti secara besar-besaran. Saking banyaknya wang, sang tante mula tamak dan mengambil kesempatan. Untuk membuat parti hari jadi super duper mega, sang tante mengenakan caj pendahuluan sebanyak $10,000. Henry keluar dengan kawannya untuk jamuan makan. Semasa ketiadaan Henry, dia terasa sangat sunyi. Preston pergi ke taman kerana amat sunyi. Dia pun teringat kenangan lalu hidup bersama keluarganya. Kebetulan pula, si penjahat lalu di taman yang sama dan mereka pun cuba menangkap Preston. I own you! There you go. Come. Yo, yeah. There he is! Fine. Under the best of the press. No, watch out! Watch out! Karena gagal, kawan Preston ditangkap. Kawannya terpaksa memberikan alamat penuh rumah Preston. Preston Waters, 1508 Oak Street, Hillsdale, Indiana. Thank you. Hari menyambut kelahiran McIntosh pun tiba. Parti pun dimulai. Semuanya berjalan lancar. Orang ramai datang membawa bermacam hidangan dan hadiah. Berbagai makanan dan minuman berkelas hotel 69 bintang dihidangkan. He's in the life out of me! So what? Who cares? Come on, relax, have a good time. Lambat kali anjir, kata isi hatinya. Sang gadis tercinta tidak berkunjung tiba. Preston kehulur kehilir menunggu kedatangannya.
Setelah lama menunggu, akhirnya datang juga. Anjir, kukira Ayang. Rupanya Samyang. Si tante meminta bayaran kos total parti sebanyak $1,000,000. Preston kemudiannya pergi melihat berapa jumlah duit yang masih berbaki. Alangkah terkejutnya dia apabila mengetahui duit $1 miliar hanya berbaki $300. Karena tidak dapat bayaran, si tante terus menghentikan parti itu. Preston mengakui di hadapan semua orang bahawa Mr. McIntosh telah hilang, pupus dan takkan kembali. I hate to tell you this, but there's been a terrible mistake and nobody should have been invited. McIntosh is gone and he's not coming back. So I think you should all leave too, so go on. Semua orang pulang dalam kemarahan. Get me back! You Preston naik ke atas rumahnya. Ketika berseorangan, 3 om jahat berjaya menceroboh masuk. Setelah cuba berkali-kali, akhirnya Preston ditangkap quickly. Tanpa berfikir panjang, Spiderman menasihati Quickly untuk menukar menggunakan identitas Mr. McIntosh supaya selamat dari buruan polisi. Ketika sedang asyik berbicara, Preston sempat loncat keluar. Here we go! Screwball! That must have hurt! It's over, kid. Now come out wherever you are. Are you okay? I got you now! Come get him! Get him, you guys! Tiba-tiba, polis dan FBI muncul menggunakan pintu ajaib Doraemon. Karena sok-sok pintar, Quickly mengakui dirinya adalah McIntosh. Quickly pun tertangkap atas kesalahan mencuri dan menggunakan duit haram. Juice dan Spiderman pula ditangkap atas kesalahan membantu melakukan aktivitas haram. Bapa Preston sempat datang ke sana. Kerana menyangka di balik kerusi itu adalah Mr. McIntosh, dia meminta agar anaknya diberikan cuti sebentar saja agar dia dapat menyambut hari jadi Preston bersama. Dia meminta maaf kerana sering mengabaikan Preston dan berjanji tidak akan mengulanginya. Mendengar isi hati bapaknya, Preston menjadi luluh. Dia kangen banget hidup bersama keluarganya. Setelah itu, bapaknya berlalu pergi. Di saat akhir mereka pun, Why don't you give me a call? 7. sang ayah masuk dan membawa Preston pulang. Oh, see you. Okay. I want to say goodbye to a friend, okay, Dad? Melihat sang bocah ingin berangkat, Henry mengucapkan selamat tinggal dan berharap agar dapat bertemu di masa hadapan. Bocah pintar itu selamat pulang ke pangkuan keluarga tercinta dan menyambut hari jadinya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You know what they say? Be careful what you wish for. Kebahagiaan bukanlah datang dari kekayaan harta. Kebahagiaan datang dari keikhlasan hidup bersama keluarga tercinta.